Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita dapat lagi menyambung pengajian hadis bab al-munfiq wal mumsik. Ini bab berkenaan dengan orang yang mendermakan dan orang yang menahan diri daripada menderma. Hadis yang ke-591. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang mana hamba-hamba Allah Ta'ala berada pada hamba Allah Ta'ala yang berada pada waktu pagi, melainkan ada dua malaikat turun. Maka salah seorang itu berkata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang mendermakan, yakni hartanya itu khalafa, yakni iwadan azima, gantian yang besar. Wa yaqulul akhar, seorang lagi malaikat kata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan diri, yakni orang yang bakhil itu talafa, yakni kebinasaan, kemusnahan ataupun hilang harta. Jadi hadis ni memberitahu kepada kita bahawa setiap hari ada malaikat, ada dua orang malaikat yang turun. Mana kalau kata turun ni, mana turun khusus lah. Maknanya malaikat satu rakaat tu, dia ada malaikat lain pula. Mana malaikat ni bahagia doa kepada manusia yang infak, dan satu lagi doa buruk untuk orang yang bakhil. Jadi setiap hari ada. Jadi yang dikatakan setiap hari dalam hadis ni, mana bermula daripada pagilah, yusbihul ibad, hamba tu berada pada waktu pagi. Tetapi ada sebahagian daripada kita ni, dia buat kempen. Kempen sedekah subuh. Sedekah subuh. Jadi kata dia subuh ni maknanya terbit fajar sehinggalah terbit matahari, kena sedekah dalam tempoh tu. Sebenarnya tidak. Sedekah subuh tu bukan maksud subuh di sini yusbihu. Yusbihu ni berada pada waktu pagi. Dia waktu pagi tu dia panjang. Sebab asbaha berada pada waktu pagi, dan tidak semestinya setakat terbit matahari. Tidak semestinya, sebab dia umum. Walaupun lepas pada tu dia ada panggil waktu syuruk, waktu duha. Tapi masuk hadis ni waktu pagi dalam makna yang luas. Tidak seperti setengah daripada kita faham ni, waktu dia antara subuh terbit fajar dengan sehinggalah terbit matahari, maknanya dalam tempoh waktu subuh. Tidak, luas. Luas. Dan kalau orang tu nak sedekah pada waktu pagi pun comel lah. Sebab apa? Sebab dikira amalan soleh yang menjadi muqaddimah kepada hari dia tu, iaitu sedekah. Comel lah. Maknanya kita sebagai hamba Allah SWT, orang nak redha pada Allah Ta'ala, kita kena ada muqaddimah hari itu comel. Dan muqaddimah ni kalau kata semaya, lagu mana? Tu semaya dari segi muqaddimah dari sudut badaniah, dari sudut amalan tubuh badan. Adapun sedekah ni, infak ni, maknanya dari segi kehartaan, harta benda. Jadi kita ibadat ni dia ada dua bentuk lah. Ibadat yang berkait dengan tubuh badan kita, maknanya kita kena guna tu lepak kerak kita, dan kita kena guna harta kita. Macam kita atas semaya, badaniah, zakat, harta, puasa, tubuh badan, haji, kedua-dua sekali. Haji dia melibatkan harta, kita kena pergi, tak ada 20,000 tak siapa. Kena sa'i, kena tawaf, susah payah tu, wukuf di Arafah, kena bergerak, kena melontar apa semua tu, itu panggil ibadat badaniah. Jadi
ibadat ia mesti dikerjakan oleh seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia tidak lari daripada menggunakan tubuh badan dia dan juga harta benda. Dan hal lebih penting lagi itu ibadat dengan hati dia. Maknanya semua ni tadi, sama ada dia buat dengan tubuh badan ataupun dia buat dengan harta, tidak dapat tidak. Dia kena beribadat pada Allah SWT dengan hati dia, yakni niat yang ikhlas, nak mencapai keredaan Allah Ta'ala, mengharapkan pahala. Itu intipati dia, amalan hati, ya. Jadi anjuran kepada kita supaya setiap hari itu ada sedekah, sesuailah dengan hadis yang kita baca pada minggu lepas. Ala kulli muslimin sadaqah, wajib kepada setiap orang Islam itu sedekah, sebanyak dengan tulang, sebanyak dengan sendi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi kalau seorang itu ada 300 sendi dah, maka setiap daripada sendi-sendi yang dia ada tu, dia perlu bersyukur dengan cara sedekah. Dan sedekah yang telah kita sebut pada minggu lepas, dalam hadis minggu lepas, sedekah tu dia umum lah, dengan maksud memberi manfaat kepada orang lain. Jadi tidak semestinya sedekah infak tu dalam bentuk harta, walaupun itu hak asal. Tetapi bila orang tu tidak ada harta nak diberikan, maka dia boleh sedekah, dia boleh memberi manfaat kepada orang lain dengan kata-kata, dengan pertolongan, dengan nasihat, dengan dia memberi kegembiraan kepada orang. Mana dia senyum, seperti kita kata baru ni, dia senyum tu itu menggembirakan orang, menenangkan orang. Kalau dia berkeruk dahi masa tu tak senyum ke orang, orang pun jadi susah hati kerana dia. Tak hasil lah. Jadi maksud sedekah dalam hadis yang diberitahu pada kita dua hadis yang lepas, maknanya memberi manfaat. Kemudian dalam hadis ni, mana dia berpagi tadi dengan infak. Jadi infak ni satu kalimah yang luas, maka merangkumi jugalah nafkah untuk anak dia tu, untuk isteri dia. Kalau kata pagi-pagi kita waktu beg, kadang-kadang sampai 10 hias orang, atas seorang anak tu, mungkin daripada pagi lagi, tak cerah tanah, pukul 7 kelip, pukul 4, pukul 5 baru balik dah. Berapa kali makan tak tahu, berapa kali pergi beli catering dah. 10 hias, 10 hias, 7 hias, 8 hias dah. Infak juga tu, infak juga, seperti kita baca dalam hadis yang ke-586 tu. Jadi infak ni maknanya luas. Bila luas, waktu dia pun luas jugalah. Tidak kata semestinya antara waktu subuh tu, habis subuh tak ada dah hak keistimewaan ini, tidak ada lagi. Takut kita pergi faham cepat-cepat, di sekolah nak win ni ke habis waktu subuh tak boleh dapat pahala raya, tak. Dan jangan buat speed lagu tu. Walau bagaimanapun, kalau kita nak orang kata camping, sedekah subuh tu adalah asal. Sebab subuh tu pagi. Jadi Allah Ta'ala, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang infak. Jadi orang yang infak ni membelanjakan harta, maknanya tubik daripada poket dia, tubik daripada milik dia. Itu maksud mana nifak, daripada perkataan nafaqah. Nafaqah ni keluar, asal mana nafaqah ni juga mana lubang. Kalau kata arnak dah, arnak ke dok ke dah, dia masuk lubang ni, tubik lubang tu, tu panggil nafaq. Nafaq. Infak tu lagu tu lah, tubik daripada poket kita duduk dalam poket orang lain pula. Itu panggil infak, mengeluarkan harta. Jadi perkataan munafik daripada ni juga, nafaqah. Mana orang munafik ni, dia masuk kumpulan orang beriman dah, dia tubik tu dia pergi kumpulan orang kafir dia. Tu makna nifak, kesesuaian makna dia tu. Jadi didoakan oleh malaikat supaya tu orang tu dapat gantian. Jadi infak ni merangkumi apa yang dia belanjakan dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Perkara ketaatan dah. Dia waktu bilah kata pagi-pagi dia buh minyak. Dah. Buh minyak lagi pak kerja. Jala tu dia belanjakan harta dia juga tu. Dengan buh minyak tu dia beli mari masjid. Dah.
dia boleh pergi sekolah. Semua tu panggil wasilah, alat jalan belaka. Jadi maksud dia nak cari nafkah. Jadi apa-apa yang dia keluar untuk cari nafkah, ataupun maksud dia nak mari masjid, jadi apa-apa yang dia keluarkan, belanjakan untuk siapa ke masjid, dia kira sebahagian daripada maksud tadi. Jadi wasilah itulah, sebab itulah dikatakan lil wasail hukmul maqasidi. Wasilah tu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Jadi kalau kita tujuan nak mari semaya, jadi apa-apa yang membolehkan kita sampai ke tempat semaya ni, kita kena berminyak ke apa semua, itu dikira termasuk juga ada pahala. Infak untuk anak isteri, untuk tetamu, tetamu mari rumah kita, tetamu mari singgah rumah kita, adik-beradik kita, pak saudara kita, hatta tok tua kita ke, ayah kita sendiri, kita mari rumah kita, belilah istimewa sikit pagi tu. Tidak kata roti canai kosong sebutir seorang. Jadi kita belilah nasi dagang ke, maknanya ada tu. Kita bagi untuk tetamu, kita cedek, itu dikira infak juga. Berketiga, sedekah sunat. Hak wajib, hak sunat, kata nafkah tadi wajib dah. Jadi semua tu dalam doa malaikat belaka. Kemudian seorang lagi malaikat kata, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang mumsika, menahan diri. Mana dia tak waktu bi, tak boleh. Mumsika ni dia tak si waktu bi. Kalau mengikut Imam Abul Abbas Qurtubi, dia kata hak ni berkenaan dengan dia tak bagi hak wajib atas dia. Kalau benda tu sunat, dia tak bagi, malaikat tak doa lagu ni sebab benda sunat. Jadi kalau seorang tu tak buat benda sunat, tak kira malaikat nak doa kebinasaan untuk dia. Macam kita terlalu tabung pada kita pagi-pagi dah, kita tak sewi. Ataupun kita tengok orang tu tak bagi dah, kata demo tak bui, malaikat doa tak molek demo. Tu salah faham tu. Hak tak bagi di situ, hak mana ada sifat bakhil. Kalau orang tu tak bawa pitih ke, ataupun pagi tu kelik ni habis 20 ya juga dia, 30 ya juga, dah 3 orang anak 10 ya seorang jadi kadang-kadang dia terpaksa, dia tidak dapat bagi, kita kata. Kita nak kata ke mana? Benda ni orang kata nak dalam tabung tu bukan wajib atas dia. Jadi kita tak boleh nak baca atas orang. Kita kata dia malaikat doa tak molek demo tu sebab demo tak sedekah, tak boleh tabung masjid pagi-pagi. Tak boleh. Sebab infak tadi luas para kumbi. Dia balik beri kepada anak dia pergi sekolah pun infak juga. Dapat doa daripada malaikat juga. Jadi hak ni tidaklah kata kena kepada orang yang doa tak baik ini, tidaklah kata kena kepada orang yang tidak memberi sedekah sunat. Tapi kalau sedekah wajib tak boleh. Ataupun orang tu bakhil tak, kata mari semua pagi-pagi ni menyusah tak, kita je tak selesa tak, pagi-pagi minta sedekah dah. Hak tu bakhil tu. Kalau kita ada ngepek, kita ngepek, stay mana, kita kata tak, pagi-pagi suruh sedekah. Jadi kalau orang tu rasa lemas kok kacau lah, dia seorang yang mumsik, terlampau bakhil yang tercela. Kemudian bab berikut, bab targhibi fi sadaqah qabla an la yujada man yaqbaluha. Ini bab galakkan supaya bersedekah sebelum tidak ada lagi orang yang mahu menerimanya. Hadis Harithah ibni Wahb qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tasaddaqu fa innahu ya'ti 'alaikum zaman yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha yaqulu ar-rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amma al-yawma fala hajata li biha. Riwayat daripada Harithah bin Wahab katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda,
bersedekahlah kamu semua kerana akan datang kepada kamu nanti satu masa, satu zaman di mana seorang itu berjalan bawa sedekah. Tetapi dia tidak menemui orang yang mahu menerima sedekah daripada dia. Jadi orang yang dia jumpa tu kata, kalau dia mau mari-mari kau terima. Hari ni tak sah dah. Tak sah dah hari ni. Saya tidak berhajat kepada harta. Ada disebutkan dalam hadis Muslim, Nabi SAW kata, taqiul ard bi aflazi kabadiha. Bumi ni akan memuntahkan kekasih dia, buah hati dia. Maknanya satu zaman nanti bumi ni akan waktu bik segala mah perak yang ada tersimpan dalam perut bumi selama ni. Maknanya disebutkan sebagai aflaz, buah hati. Buah hati ni payah nak jumpa lah, payah sayang nak. Sebab itulah kalau kata orang gali mah ke, dalam mana baru jumpa? Orang gali besi ko, gapo ko, timah ko, dalam mana tu? Kalau kita tengok lombong tak? Dah. Kalau hok sungai besi tu, dah. Kita dah tengok masa kecil-kecil tu kita lalu ku masa tu tak ada aplas lagi. Dah. Jalan bukit besi, sungai besi tu kita boleh tengok lori tu hok bawah tu kecil benar. Besar ibu jari tak apa. Kecil benar nampak. Mana dalam benar. Nak waktu bit tu payahlah kita kata. Tapi satu masa nanti Nabi SAW memberitahu bumi ni akan waktu bit. Mah perak ada tersimpan dalam perut dia tu, saya nak waktu bit juga. Bila ni berlaku? Di akhir zaman. Di akhir zaman. Maka sebab itulah hadis ni Imam Bukhari dia letak dalam Kitabul Fitan. Bab tentang fitnah. Fitnah ni maknanya akhir zaman lah. Itu harta tu dia akan menjadi fitnah kepada manusia bila mana terlampau banyak. Jadi ada pitih belaka lah. Mana sehingga orang dia kata mari saya terima lagi, maknanya mari saya miskin lagi. Hari ni kaya dah, tak boleh terima dah zakat sedekah. Tak sel. Saya pun ada pitih dah. Jadi Imam Bukhari letak hadis ni dalam bab fitnah akhir zaman, yang mana banyak harta tu adalah tanda fitnah yang besar. Dan benda ni dia akan berlaku akhir zaman nanti. Lah ni tak lagi. Lah ni tak ada pitih. Lah ni kita beli kuih pun seri ada butir. Tak. Nengu. Sekala kita beli 3 ya 4 ya, lah ni boleh beli sikit lah. Mana tak ada pitih lah. Tak ada pitih. Harta pun tak ada. Telur tak ada, kedai ayam pun payah, ayam pun mahal. Zaman lah ni bukan zaman hak Nabi sebut ni. Mana tak tahu bila ni. Siapa orang tu tak terima sedekah lah ni. Kehir lagu mana juga nak sedekah daripada orang. Kalau lah ni. Tak. Sebab tu lah dia ada macam-macam scammer. Tak. Quran sebutir tu wakaf 500 ya. Tak. Nak sangat duit daripada orang. Macam-macam cara. Upah haji 2,000 pun buat. 2,000 upah haji. Tak tu baik. Dah. Korban 200 ya segi ada juga dan buat tu baik. Luar negara lah, Malaysia. Boleh 800. Dah. Tapi dia mau kira lah. Nak suruh tak tahulah. Atas ekor lembu tu berapa kali meleh tak tahu. Dah. Orang nak sangat pitih, maknanya tak cukup pitih. Maknanya fitnah lah ni fitnah dengan tak ada pitih. Fitnah dengan nak sedekah daripada orang. Kira lah ke mana juga. Hak sebut dalam hadis ni sedekah satu masa nanti, tak tahu bila. Jadi Nabi memberi peringatan kepada kita di sini supaya segera. Maknanya kita kena rebut peluang. Masa ada pitih lagi, masa ada lagi orang boleh terima sedekah ni. Sebab takut nanti kita bawa pitih nak sedekah, we kau lain lah kita ada dah. Kadang-kadang kita berlaku juga lagu ni. Dah. Kita agaklah nak wikau kawan tu. Bawa pitih kita ni. Dah. Tak banyak mana pun. 300 kata ni sedekah daripada hamba ni. Nak bui. Dia kata, kita rasa tak boleh terima dah kita sedekah lah. Ada pitih tu. Dah. Jadi nak risau apa? Payah dah tu. Payah dah tu. Nak cari siapa dia, fikir. Saya orang susah.
Kadang-kadang ada sangat, kita tu malah nak nyari. Maka sebab itulah di sini Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya segera ambil peluang untuk bersedekah ni sebelum tak ada kesempatan. Hak ni boleh kira lagi. Tak ada orang hak terima. Hak tak senyap nyawa nak tubik tu. Dah sibuk nak sedekah, nak bagi korang tu, nak bagi korang ni, nak mati lala tu sibuk. Tolong bagi korang tu bagi sini. Dah sebab hatta masa tu panggil maradul maut. Tengah nazak. Tengah nazak ni dia kira harta waris dah. Itu dia jadi memudaratkan waris. Tak boleh dah nak sedekah pada waktu tu. Kita nak mati lala sibuk. Kata hak ni situ bagi ke situ bagi sini. Tak boleh dah. Jadi dalam hadis lain sebut wa anta syahihun. Wa anta syahihun. Kamu sedekah ni dalam keadaan kamu masih lagi saya bakhil. Dan kamu bercita-cita, harisun, kamu nak lagi pada harta, kamu rasa kamu ni tak mulul hayah. Kamu bercita-cita nak panjang umur lagi. Hak ni macam kalau kata dekat mati lala tu baru nak pergi sedekah. Maknanya dia tak dapat peluang lah nak guna pitih tu. Tak. Jadi hak Nabi naknya kita tu dalam keadaan saya, kita pun dalam keadaan berkehendak juga. Kita ni suruh umur panjang lagi. Jadi kalau kata umur panjang banyak lagi lah nak pakai pitih. Tak. Nak baiki rumah, tak. Anak-anak tak nikah lagi, tak. Nak bayar macam-macam lagi. Banyak benda nak guna dengan duit tu. Jadi masa tu kita sedekah, itulah hak afdal. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada kita segera sebelum tak ada orang yang menerima sedekah. Dan sebagai peringatan kepada kita, hak bimbangnya tak ada kita hidup ni. Tak sempat sedekah ni. Tiba-tiba mati tu menjemput kita. Kemudian hadis Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu 40 imra'atan yaluzna bihi min qillati ar-rijali wa kasrati an-nisa'. Ni hadis daripada Abu Musa Asy'ari pula. Nabi SAW bersabda, nanti akan datang kepada manusia, manusia akan bertemu dengan satu masa nanti di mana seorang itu yatufur rajul, mana dia jajak, mana dia berpusing-pusing, mana dia jajak bawa emas ni. Bukan kata bagi wakama dak. Bukan kata bagi kita kata benda-benda, kita kata beras ke, gula ke, minyak ke, dak. Bagi telur, dak. Minaz zahab, wa mari mah ni. Wa mari mah ni satu masa nanti. Jolah ke. Ini bagi tak berlaku lagi. Tapi Nabi telah beritahu. Kita kena yakinlah sebab Nabi tu as-sadiqul masduq. Nabi tu orang yang benar dan diakui sebagai benar. Allah Ta'ala kata Nabi tu benar. Orang lain pun menyaksikan bahawa Nabi ni seorang yang benar. Jadi Nabi memberitahu kepada kita itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Satu masa nanti bawa emas ni, jajak emas ni, kemudian dia tidak menemui sesiapa pun yang nak ambil emas tadi. Tak terliu. Tak terliu tu maknanya ada belakang lah. Masing-masing tu ada. Dan pada waktu tu juga akan dilihat seorang lelaki yang mana dia diikuti oleh 40 orang wanita. Ia tupai dia, ia berlindung dengan dia. Dah. Kerana pada waktu tu sedikit sangat lelaki, tetapi ramai pula perempuan. Jadi atas orang tu 40 orang hok jaga dia. Tapi ada seorang ustaz tu, dia kata kalau ikut hadis ni akhir zaman nanti seorang nikah 40, seorang nikah 50. Tu salah faham. Masuk di sini yaluzna tu maknanya yaluzna ni makna berlindung dengan dia.
Mana tupai dia. Bakali dia faham ya talazzaz bakali. Daripada ya lazzu dia faham. Kalau kata ya lazzu mana memanglah menikmati. Memperolehi kelazatan. Nikahlah dia tafsirnya. Tu jauh. Sebab dalam hadis kata ya luzna daripada laza ya luzu. Laza ya luzu maknanya berlindung. Mana seorang lelaki tu dia akan jaga 40 orang. Dalam tanggungnya dia berlaku. Dah. Kalau kata bini dia 4 orang. Anak dia dah. Dengan seorang bini 10 orang. 6 orang, 7 orang. Dah, berapa dah? Lepas tu adik-beradik dia, mak dia, tok dia. Orang ramailah dia kena jaga je. Kakak dia dah. Lepas tu kalau abang dia mati, kakak ipar dia kena jaga. Maknanya benda tu itu maksud dia. Seorang tu terpaksa jaga, terpaksa memberi nafkah untuk 40 orang, untuk 50 orang satu masa nanti. Itu kita kena faham molek hadis ni. Tapi ada ada orang salah faham, dia kata kita boleh nikah hari zaman dengan 50 orang. Tak, dia sakat 4 je. Sakat 4 tak boleh gid. Tu pun Allah Taala kata apa? Fa in khiftun alla ta'dilu fawahidah. Kamu boleh nikah dua-dua ke, tiga-tiga ke, maknanya seorang tu ada dua. Ada dua. Demo ada dua, kawan ada dua, ataupun demo tiga, iaitu tiga, ataupun orang ni ada pak. Bukan kata 2 campur 3 campur 3 campur 4. Jadi berapa? 9 ke? Ada, bukan maksud dia gitu. Maknanya masing-masing tu mung ada 2, atau ada 2, ada 3, ada 4. Masing-masing dia ramah. Tapi kalau tak boleh, kalau bimbang tak berlaku adil pada seorang je. Jadi hak tu nas qat'i, maknanya nikah dalam satu masa setakat 4 orang aja. Tu putus dah. Tak ubah. Jadi hak dalam hadis ni kata dilindungi tupai. Kalau kita payah nak faham dah. Lagu mana seorang tu 40 orang jaga. Dia mudah gini ya, macam orang tu nak pergi umrah. Nak pergi umrah. Nak perempuan ke? Dia nak pada mahram dah. Hak umur berapa jadi syarat dia juga. Maknanya ada kalanya berlaku seorang lelaki tu mahram hak bawah dia tu, hak daftar bawah dia tu 10 20 tu boleh jadi atas nama dia seorang tu. Dia jaga. Mahram dia tu hak dia bawa atas nama dia tu berapa orang? Kalau dia bawa bini dia, dah, anak dia berapa dah? Dah. Adik-beradik dia, mak saudara dia, dah. Kakak dia, anak saudara dia, tupai atas dia berlaku. Hanya tubik lah 40. Lagu tu lah. Maknanya bila satu keluarga telah kematian ketua dia, maka hak terdekat tu akan jaga. Tu faedah daripada qarabah, pertalian saudara. Jadi kerana sedikit lelaki, maknanya isyarat di akhir zaman dia akan berlaku pembunuhan yang berleluasa. Jadi hak pergi perang askar ni lelaki. Jadi matilah anak-anak muda dah. Jadi mati anak muda, perempuan muda tak ada lah jodoh dia tu payah nak dapat. Mati bapa dah, maka anak-anak jadi yatim. Mati suami dah, anak-anak jadi janda. Jadi kerana peperangan yang berleluasa, maka ramailah sedikitlah bilangan lelaki. Jadi dalam hadis yang lain, nanti kita akan baca dalam Kitabul Fitan ni, dia berlaku pertumpahan darah tu dia panggil malahim, malhamah ni maknanya daging tu dah bercerai daripada tubuh. Maknanya banyak berlaku peperangan pertumpahan darah, dia panggil malhamah, daging habis terpisah daripada tubuh. Sehingga pada waktu tu dah orang yang bunuh dia tidak tahu apa dia bunuh. Orang yang dibunuh dia tak tahu apa dia dibunuh. Maknanya fitnah yang berlaku pada waktu tu kematian. Kalau kata seorang askar tu dia hanya dikerah. Dah. Kalau kata tentera Amerika dihantar oleh Bush dulu, dah. Pergi di Iraq,
Tak, pergi di Afghanistan. Oh, kena bunuh. Tak. Jadi apa dia mau mari? Kata, tak tahulah. Moga arah heboh kita pergi. Tak. Jadi, ia dibunuh tak tahu apa dibunuh. Ia membunuh tak tahu apa dia membunuh. Siapa tahu? Pembunuhan ia akan berlaku di akhir zaman yang dipanggil sebagai Al-Haraj. Kemudian hadis berikut ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yaksuru fikumul mal fayafidha hatta yuhimmu rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqula alladhi ya'riduhu alayhi la arabali. Hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak berlaku kiamat sehinggalah akan banyak di kalangan kamu ni harta. Maknanya di antara tanda akan berlaku kiamat nanti, akan banyak harta di kalangan kamu ni, tubik harta di hadapan kamu sehingga melimpah. Tubik tu kalau kita kata sebok lah, tubiknya sebok. Tubik belaka. Aku mana tak tahulah, mana banyak. Banyak. Maka harta tu jadi melimpah sehingga tuan punya harta tadi jadi using. Banyak harta gini mo ni nak wis apa? Tak. Nak wis apa harta ni? Tak ada orang nak timur. Tak ada dah fikir nak sipai masa ni. Tak. Nak sipai buat apa? Jadi dia using hatta yuhimma rabbal mal, sehingga itu menyebabkan tuan punya harta tu jadi using. Siapa nak terima sedekah, nak wis siapa, sehingga dia menawarkan kepada seseorang. Jadi orang yang ditawarkan harta tadi dia kata, saya tak ada, tak sih, saya tak sih. Jawab gitu, la arabali, saya tidak berhajat pun pada harta, tak sih, mana ada dah. Ya saya nak tabir orang tengok orang kawan tak banyak harta. Bukan demo saja ada, kawan pun ada juga, siapa tak. Jadi hak selama ni seorang tu bermegah, hak selama ni jadi balah dak, berebut harta, curi gapo semua dak, balah adik-beradik, berebut harta saka ni. Bila sampai satu tahap ni tak ada, tak sih, jeluwak. Jeluak tengok emas tu. Dah. Lah ni belanja. Dah. Belanja tengok emas orang. Dah. Lah ni akhirat tadi ada dah. Jeluak jadi. Kemudian babu qabulis sadaqati minal kasbi tayyib wa tarbiyatiha. Bab diterima sedekah itu daripada usaha yang baik. Dan dipelihara. Mana Allah Ta'ala akan pelihara. Allah Ta'ala akan suburkan. Hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mislal jabal. Riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah bi'adli, dengan nilai, dengan qadar, sebutir tamak. Maknanya dia wis sebutir tamak ke ataupun dengan qadar sebutir tamak. Ajuah seria sebutir juga yang lebih main ajuah. Dah. Kalau majedul tu dua ya sebutir pesan ni. Pesan ni dah. Majedul. Dua ya kau seria kau. Dah. Sesiapa yang bersedekah dengan nilai, dengan qadar sebutir tambah. Ada seria dua ya lah. Jadi dalam hadis ni menganjurkan sedekah-sedekah ni tak semestinya banyak, dengan qadar tak betul tak apa dah. Maknanya waksah buka puasa. Bolehlah orang tu buka puasa. Tak, sebutir tambah.
Jadi harta tambah tu tadi min kasbin tayyib, daripada usaha yang baik, maknanya usaha yang halal, usaha yang betul lah, tidak kata tipu, tidak kata curi ambil daripada orang. Mana dia berusaha tubik peluh, ambil upah, dia nego, ambil untung tu dia bagi. Maknanya syarat di sini dengan harta yang halal, usaha yang baik. Wala yas'adu ila Allah, dan tidak naik kepada Allah Taala melainkan hak molek. Maknanya dia diterima di sisi Allah Taala. Allah Taala nak bagi pahala. Naik diterima oleh Allah Taala, diberi pahala, qabul isabah. Diterima oleh Allah Taala hanyalah hak baik saja. Naik pada Allah Taala hak molek saja. Pasal itulah. Sebab itulah dalam Quran pun kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u. Kepada Allah Taala dibawa naik ucapan yang baik. Ucapan yang baik ni ucapan la ilaha illallah, dah. Ucapan zikrullah. Segala apa zikir tasbih kita yang menggambarkan kita ni mentauhidkan Allah Taala, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tu naik kepada Allah Taala. Begitu juga amal soleh naik juga. Kalau kata kita sembelih korban, tumpah darah, dah, darah tumpah tanah, tapi takwa tu naik kepada Allah Taala. Jadi hak naik kepada Allah Taala hak baik saja. Maknanya kalau haram dak. Kalau orang tu nak cuci harta dia, dak, dengan dia sedekah, sedekah harta dia haram, jelas haram, tak boleh. Sebab itulah Imam Ghazali kata jadi kafir. Siapa boleh jadi kafir kalau orang tu sedekah dengan harta yang haram, tak boleh. Dia kena dengan harta yang halal. Lepas tu hak haram ni nak buat mana? Kalau ikut pendapat ulama dulu kan, dia kata tahu laut tak boleh ambil manfaat. Tapi kalau ikut pendapat ulama kemudian ni macam Syekh Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi kata harta haram ni, oleh kerana benda tu haram tu sebab apa? Haram tu bukan kerana harta tu sendiri, tapi kerana kezaliman. Kalau kata khizir lah, nak buat apa? Nak buat apa? Memang tahu laut lah, ataupun tahu dalam zoo tu, dah wiko rimah. Dah. Sebab apa? Sebab kalau kata khinzir ke arak ke, sebab benda tu haram li zatihi, li ainihi, benda tu sendiri haram. Jadi benda tu haram, tidak boleh ambil manfaat lah. Nak minum sendiri, nak guna sendiri pun tak boleh, nak sedekah pun tak boleh, lebih-lebih lagi lah tak boleh sedekah. Jadi kata Syekh Yusuf Qaradawi, dia kata harta haram ni orang panggil haram li ghairihi, haram kerana sebab lain. Piti tu lah tu je, tapi boleh tu dengan cara tipu, cara rampas, dah, cara macam-macam lah, cara yang tidak haram, cara riba, dah, cara peras. Jadi benda tu diperoleh dengan cara zalim. Jadi kalau kata boleh diperoleh dengan cara zalim, maka hendaklah diberikan kepada, dipulangkan kepada orang yang dizalimi. Siapa masa kezaliman tu, kita kena bagi kepada dia. Kemudian oleh kerana dah, kadang-kadang hak yang zalim ni kita payah nak kesal, yang dizalimi ni payah kita nak tentukan. Maka dinyatakan bahawa harta tu tadi hendaklah diberikan kepada kegunaan semua lah. Semua orang ambil manfaat. Kita buat tandah ke, buat jalan ke, buat jambatan ke, maknanya benda tu tidak boleh nak digunakan untuk kegunaan peribadi. Ada juga orang kata kita buat beli tiket bola, tak, kita nak makan tak boleh, nak buat dalam perut tak boleh, nak makan anak bini tak boleh, hak haram. Jadi patut nak buat apa? Kata dia kita beli tiket bola, beli go tu, beli go ni, tak boleh tu. Walaupun kita guna tu tidak masuk dalam perut kita, tetapi kita guna tu sendiri. Guna bukan milik kita, tak boleh. Jadi kita kena beri kepada masyarakat. Jadi harta haram ni tidak boleh dijadikan milik peribadi, kegunaan peribadi.
Jadi kalau nak tahu lauk, dia jadi idha'atul mal, sia-sia harta. Sebab itulah kalau kita tanya mana-mana jabat mufti pun, tak. Kalau duit kita, orang kata duit faedah, keuntungan daripada simpanan yang haram, bank konvensional, tak. Ada 10 sen kau ada RM1 kau, kena waktu big. Kena waktu big. Maknanya kita pernah buka akaun, tak. Akaun konvensional di bank riba, tak. Kita katalah kita bertaubat, kita waktu big hak kita je. Kita waktu big hak kita, hak faedah kita tak situ, tak boleh. Kita kena waktu big semua tutup akaun, waktu big semua kita pun kena asing. Ni hak modal kita. Falakum ru'usu amwalikum. Kamu boleh ambil hak modal asal kamu, hak faedah tu kena bagilah kepada pihak Baitul Mal. Sebab Baitul Mal tu dia ada pengurusan harta haram. Lunda kita ni pun ada. Bahagian pengurusan harta haram. Jadi kalau kata orang dulu dia jual benda-benda yang tidak patut dia jual, dia nak cuci, dah. Dia bagi piti situ lah. Jadi Baitul Mal tu dia akan tentukan nak guna mana. Nak buat gapo? Nak buat highway ke? Napa tak apa degih ni? Dah. Buat highway, buat go ni banyak cara boleh buat. Itu pengurusan harta haram. Sebab itulah bila benda tu harta, dia haram li ghairihi, kerana sebab lain, kerana kezaliman, kerana riba, nilai dia sebagai harta tetap harta, cuma haram kepada orang tertentu. Macam kata sedekah lah. Sedekah ni haram kepada Nabi, anak cucu dia. Dah. Tapi untuk fakir miskin halal. Orang kaya haram terima sedekah, terima zakat. Dah. Orang miskin tak apa. Duit yang sama. Itu panggil haram, bersebab, haram li ghairihi, bukan benda tu sendiri haram. Jadi Allah Ta'ala tidak terima melainkan daripada usaha yang halal. Dan wala yas'adullah illa wala yas'adu ila Allah illa tayyib, ini sebagai syarat lah. Syarat. Syarat supaya kita ingat semua, nak wiwi gapo ni kita nak pahala. Bila nak pahala, dia kena dengan hak betul, kena wih hak molek. Bukan kata kuih hak kita jual kedai tu nak basi lala dah. Kita mari tinggal sejik, tak boleh. Tak boleh. Benda tu tidak tayyib. Tidak tayyib. Nak punah tu sibuklah. Sekolah tapis mana boleh terima gula kita ni dah. Gula buih dah. Dah. Gula buih dah sibuk nak bagi pak anak yatim lah gapo. Dah. Patutnya kena panggil sekali tu. Kena panggil sekali. Dah. Mari pukul 11 12, bukan kata pukul 6 tu sibuk telefon. Awak mari pelajar tahfiz demo Dah. Gula ada banyak lagi ni. Dah. Tidak tayyib tu sebab masa tu kira lah muka gula pukul 8 pagi. Dah. Pukul 6 petang baru nak panggil budak-budak tahfiz. Perhabis gula dia. Tu tidak tayyib. Tidak tayyib lagu tu, tak molek. Jadi tayyib ni hak halal, halalan tayyibah. Kalau baca Quran halalan tayyibah. Kalau orang doktor kat dia kata halal mengikut fiqh. Halal mengikut fiqh, tayyibah tu mengikut ilmu kesihatan. Mana benda berkhasiat, tak boleh benda yang mudarat. Dah. Tapi kalau biasanya dalam baku agihan ni, dah. Dia tak tinggal Maggi, kita pun tak tahulah apa. Dah. Tak tinggal Maggi, dah. Baik ibu behu. Baik ibu behu, dah. Behu lain, Maggi lagu lain. Dah. Maggi tu nama benda lah. Nama Maggi tu maknanya mi segera, dah. Dia tak boleh tinggal. Padahal benda tu orang boleh bahas lagi. Maknanya kita nak bagi tu biar khasiat lah, tayyib, khasiat. Kemudian fa innallaha yataqabbalu bi yaminih. Ini panjang pula. Waktu itu kita sambung pada minggu akan datang. Jadi apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang salah silap itu daripada dia. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila anak lah.